6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, все твои обещания пустота. В камине в 6 утра. Твой маяк подарил мне боль, устал я жить, все обиды тая. Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо, и если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты больше не моя. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота.
Patah atap kerana buluh, atap dijalin dengan tali. Patah sayap bertongkat paruh, namun undur pantang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu permata. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Encik Fakrul yang merupakan pensyarah pembimbing yang banyak memberikan tunjuk ajar. Baiklah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah syarahan mengenai Palestin. Seperti yang umum tahu, isu yang berkaitan dengan Palestin dalam kalangan masyarakat Malaysia saban waktu diwara-warakan dalam media arus perdana, malah sering menjadi polemik yang boleh kita katakan hangat diperdebatkan di negara kita. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah komited dan beriltizam dalam mendepani isu ini kerana pepatah ada mengatakan yang bulat tidak datang bergolek dan yang pipih tidak datang melayang. Persoalannya di sini, apakah yang harus dilakukan agar perkara ini tidak lagi berlanjutan? Hadirin yang dihormati sekalian, pantun yang saya persembahkan sebentar tadi mencerminkan rakyat Palestin yang sedang bertarung nyawa setiap saat tanpa ada sedikit pun rasa ingin menyerah dalam mempertahankan tanah air tercinta seluruh umat Islam. Langit Palestin merintih di bawah bayangan darah. Tajuk yang saya pilih ini sangat signifikan akan apa yang sedang terjadi terhadap bumi Palestin ketika dan di saat ini. Mereka telah pun kehilangan harta, rumah, ahli keluarga, rakan-rakan dan juga nyawa mereka sendiri asbab perilaku kejam Zionis Israel. Hadirin yang dikasihi sekalian, video yang terlihat jelas di paparan skrin anda di permulaan video sebentar tadi sengaja saya selitkan agar kita dapat menyaksikan sendiri pertengkaran yang berterusan antara kedua belah pihak iaitu Israel dan juga Palestin yang bermula sejak daripada pertengahan abad ke-20 lagi yang telah mencetuskan apa yang dikenali sebagai konflik Israel-Palestin. Konflik ini juga dianggap sebagai pergelutan paling rumit dengan aktiviti penempatan berterusan penduduk Israel di wilayah tepi barat dan Gaza. Walaupun Israel telah mencapai perjanjian damai jangka panjang dengan pihak Mesir dan juga Jordan, tiada kata sepakat dicapai antara Israel dan Palestin dalam usaha mencapai perdamaian umum. Menurut Azrul Azlan bin Abdul Rahman, Muhammad Farhan Zulkifli dan Ruhaini Rastam pada tahun 2018. Jadi, peperangan ini bukanlah peperangan yang baru sahaja berlaku dalam sehari dua ini, malahan sudah pun berdekad-dekad. Hadirin yang dihormati sekalian, di sini ingin saya kongsikan serba sedikit pengetahuan saya tentang Palestin. Palestin merujuk kepada sebuah wilayah di bahagian barat daya Syam yang terletak di pesisiran laut Mediterranean di Asia Barat. Wilayah ini merupakan jambatan yang menghubungkan Asia dengan Afrika dengan keistimewaannya yang dekat dengan Eropah. Ia juga berkongsi sempadan dengan Lebanon di utara, Syria di timur laut, Jordan di timur dan Mesir di selatan. Luas wilayah yang diiktiraf sebagai Palestin adalah kira-kira 27,000 km persegi. Palestin menikmati cuaca dan iklim laut Mediterranean. Tanah Palestin merupakan tempat kediaman bagi sebuah bandar bersejarah tertua di dunia. Menurut kajian kesan sejarah moden, Palestin adalah tempat pertama yang menyaksikan aktiviti pemukiman manusia dan pertanian yang berlaku sebelum kira-kira 9,000 tahun sebelum Masehi. Dalam kawasan tersebut, sebahagian besar adalah kota Ariha, sebuah bandar yang berusia kira-kira 8,000 tahun sebelum Masehi yang masih kekal makmur dan kaya dengan warisan tamadunnya sehingga kini. Bumi Palestin mempunyai kedudukan penting dalam hati setiap Muslim sebagai tanah suci yang
dianggap suci dan diberkati seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim. Di sana terletaknya Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan juga masjid ketiga dalam agama Islam. Tanah ini juga menjadi tempat peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi tempat tinggal dan kemangkatan beberapa nabi, banyak juga di antara mereka yang disebut dalam Al-Quran dilahirkan dan dikurniakan wahyu di tanah Palestin ini. Info ini saya dapat daripada Palestin sepanjang sejarah. Sidang hadirin sekalian, perang di Palestin masih lagi berlarutan. Sehingga kini lebih daripada 3,000 rakyat awam Palestin telah pun kehilangan nyawa akibat kekejaman rejim Zionis Israel. Israel yang angkuh dan sombong tetap berpegang kepada kepercayaan bahawa mereka tidak dapat ditakluki kerana mendapat sokongan kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Tindakan mereka semakin kejam dengan menyerang dan mengebom hospital serta sasaran awam. Duka yang mendalam dirasakan apabila melihat anak-anak kecil, wanita, orang tua dan orang awam menjadi mangsa serangan Zionis Israel. Lebih daripada 1,000 kanak-kanak dilaporkan terkorban hanya dalam 11 hari serangan udara Israel ke atas menanjung Gaza. Dengan purata, seorang kanak-kanak terbunuh setiap 15 minit. Rejim Zionis dengan terang-terangan menjalankan pembunuhan beramai-ramai terhadap umat Islam di Palestin. Mereka tetap berkeras menggunakan alasan bahawa anggota Hamas berada di antara khayalan ramai dan menggunakan orang awam sebagai pelindung badan. Mereka sebenarnya melupakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, terutamanya kepada mereka yang dizalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 160 yang bermaksud, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah yang menetapkannya sedemikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri. Operasi Taufan Al-Aqsa yang dianjurkan oleh Hamas memberikan isyarat kepada dunia bahawa walaupun penduduk Gaza ditekan sekuat-kuatnya oleh rejim Zionis, mereka masih mempunyai kekuatan tersendiri yang tidak boleh diabaikan. Operasi ini juga memberi amaran kepada negara-negara yang boleh dikatakan cenderung menyokong dan juga mengikut arahan negara Zionis serta sekutunya bahawa mereka hanyalah seperti lembu yang dicucuk hidung kerana diaras begitu sahaja oleh rejim Zionis. Zionis Israel pula sedang bersemangat mengganjal cita-cita mereka untuk mendirikan The Greater Israel yang berpusat di Baitul Maqdis dengan tujuan utama mereka adalah merobohkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan Kuil Sulaiman tempat itu. Hadirin yang dikasihi sekalian, rakyat Palestin di Gaza khususnya terperangkap dari dunia luar. Dinding-dinding besar dan tinggi yang mirip penjara dibina untuk menekan mereka. Tujuannya adalah untuk membuat mereka melarikan diri dari wilayah itu untuk memudahkan rejim Zionis Israel menguasainya. Penduduk Gaza termasuk orang tua, wanita dan kanak-kanak dikurung dalam penjara terbuka ini diberi tekanan yang terus-menerus. Mereka ini merupakan manusia yang menderita di tanah air mereka sendiri akibat diganggu oleh Zionis Israel, sementara bantuan yang disediakan juga disekat oleh Israel. Mereka juga terhimpit oleh pertubuhan-pertubuhan dunia yang dipengaruhi oleh Zionis yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan ini. Zionis Israel mengaku bahawa diri mereka sebagai pemilik asli tanah itu, padahal sebenarnya mereka tidak layak mewarisi bumi para nabi tersebut kerana telah dikenakan laknat dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas sikap menderhaka mereka dan cenderung
untuk merampas tanah orang lain. Saya selitkan juga firman Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surah Al-Maidah ayat 78 yang bermaksud orang-orang kafir Yahudi dan Bani Israel telah dilaknat menurut dalam kitab-kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Dawud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka mengambil alih Palestin dengan mempengaruhi negara-negara kuasa besar pada masa itu melalui pelbagai cara dan perjanjian. Mereka memutarbelitkan sejarah untuk menipu generasi baru. Mereka juga sering menggunakan isu hak asasi manusia sebagai perisai, walaupun sebenarnya mereka yang melakukan kekejaman seperti binatang terhadap rakyat Palestin. Rakyat Palestin terus diperhambakan tanpa belas kasihan. Selama Zionis Israel menguasai Palestin, umat Islam di sana akan terus menderita dan terluka. Sidang hadirin sekalian, ketika kita di sini menikmati ketenangan di rumah yang selesa, penduduk Gaza hanya dapat bertahan di tengah keruntuhan bangunan yang hancur. Sementara anak-anak kita di sini asyik bermain dengan telefon. Anak-anak Gaza terpaksa menghadapi bunyi letupan peluru dan juga bom. Ketika kita di sini buntu untuk memilih pelbagai hidangan yang melimpah, mereka di sana berusaha mencari makanan untuk keperluan sehari esok. Ketika kita sibuk bertelagah tentang perkara-perkara remeh, mereka di sana bersatu padu mempertahankan satu sama lain. Ketika kita masih boleh tersenyum bersama keluarga yang tercinta, mereka di sana kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Ketika kita di sini masih boleh merancang perjalanan yang santai, mereka di sana menanti giliran untuk menjadi para syuhada. Mereka juga adalah saudara-saudara kita yang perlu kita sayangi dan bantu, terutamanya dalam keadaan penindasan dan penzaliman. Mereka sangat memerlukan sokongan dan bantuan dari negara-negara luar, khususnya dari saudara seiman sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang membawa maksud perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Menurut hadis riwayat Imam Muslim. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, Palestin akan terus merintih selama mana rejim Zionis menindas tanah air mereka. Air mata rakyat Palestin akan terus mengalir, menyuburkan semangat perlawanan mereka. Darah para syuhada akan menyemai semangat perjuangan untuk mati sebagai syahid. Oleh itu, umat Islam perlu bersatu, terus memberi pendedahan dan menyingkap kezaliman rejim Zionis Israel. Generasi muda seharusnya ditanamkan dengan perasaan cinta kepada tanah air Palestin. Perbezaan ideologi politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk bersama-sama memberikan sokongan dan bantuan kepada perjuangan Palestin. Oleh itu di sini saya mengajak, marilah kita bersama-sama memberikan bantuan dan sumbangan, sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun secipis doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam di Palestin dapat diselamatkan. Sidang hadirin sekalian, warga dunia perlu sedar dan membuka mata dan hati mereka untuk melihat perkara yang sebenarnya serta menyokong Palestin, kerana tidak hanya umat Islam, isu ini merupakan isu yang menyentuh hak asasi manusia, tidak lagi hanya sekadar isu agama semata-mata. Baiklah, sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Sekian, itu saja syarahan saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.